Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatini binti Cik Razi. Okay, hari ni nak bagi sedikit tips ataupun cara untuk menghilangkan demam panas untuk orang dewasa. Actually, sekarang ni musim kadang-kadang tak menentu. Kadang-kadang ada hari hujan dan ada kadang panas. So, musim sekarang ni orang banyak demam. Orang banyak tak sihat. Jadi, hari ni Tina nak terangkan sikit lah cara ataupun cara lah 6 cara menghilangkan demam panas untuk orang dewasa lah. Jadi, kepada yang di luar sana, dinasihatkan lah untuk jaga kesihatan sendiri sebab sekarang ni memang musim tak menentu lah. Sekejap dia panas, sekejap dia hujan. Macam Langkawi, kemarin Alhamdulillah lah seharian lah dari siang sampai malam. Malam hujan, siang tu dia memang cerah, hari ni pun cerah, tak hujan. So kepada sesiapa yang ataupun kepada yang di luar sana, sekarang musim tak menentu kan, so jaga kesihatan. Okay, hari ni nak terangkan sikit cara untuk menghilangkan demam panas. So harap sharing ni hari ni bermanfaat lah kepada penonton. Okey, baik. Macam mana boleh demam? Okey, haba badan manusia ni terhasil akibat daripada proses penjanaan tenaga yang diperlukan untuk aktiviti badan seperti pergerakan otot. Semasa sihat, penjanaan utama datang dari hati, manakala ketika bersenam pula, otot menjadi pengeluar haba yang utamalah. So, siapa-siapa yang selalu bersenam, dia akan rasalah bila dia dah buat gerakan tubuh, dia akan rasa ada haba ataupun hangat lah dekat dia punya otot-otot ataupun satu badan. Baik, proses penjanaan haba ini dipengaruhi oleh hormon badan dan otak di dalam keadaan normal. Suhu badan ditentukan oleh proses penjanaan dan juga proses kehilangan haba. Demam dapat dikesan melalui kenaikan takat suhu tetap badan. Takat suhu tetap badan kita ni tak lebih daripada 36 ataupun 37 darjah Celsius lah. Okey, demam dapat actually 37 tu dah memang dah demam dah. So setakat 36 tu kira okey lagi lah. Demam dapat dikesan melalui kenaikan takat suhu tetap badan. Peningkatan suhu badan boleh disebabkan oleh 3 proses, iaitu kenaikan suhu yang ditetapkan pada pusat kawalan yang terdapat di otak, peningkatan di dalam penjanaan haba pada otak dan pengurangan di dalam kehilangan haba badan. Macam mana boleh demam? Berikut adalah antara penyebabnya. Yang pertama, jangkitan virus penyebab kepada sesemua, sakit tekak dan juga cik birik. Yang pertama, yang tu adalah penyebab lah macam mana boleh jadi demam, iaitu jangkitan virus lah. Kemudian jangkitan kuman di paru-paru, pneumonia, batuk kering, TB dan juga jangkitan saraf meningitis lah. Kemudian demam malaria, denggi ataupun HIV. Yang keempat, penyakit sendi. Yang kelima, ubat seperti antibiotik dan sebagainya lah. Dan yang keenam, barak ataupun kanser. Ini adalah salah satu punca lah kenapa kita boleh jadi demam. Kalau kita ada benda-benda yang macam kita sebut tadi lah, antara salah satunya jangkitan virus, kemudian jangkitan kuman di paru-paru, penyakit sendi dan sebaliknya. Kemudian cara nak hilangkan demam panas. Ini adalah rawatan demam. Jangkitan ringan selalunya akan lega tanpa rawatan kerana sistem imunisasi berjaya menangani jangkitan lah. Okay, kalau macam kita tak pergi buat rawatan, sama ada makan ubat ke apa, tiba-tiba kita demam, tu antara sesatunya sistem imunisasi kita kuat lah. Jadi sebab tu yang kita boleh lega demam. Okey, berikut adalah perkara yang boleh dilakukan di rumah ketika demam panas, namun hanya untuk demam ringan sahaja. Kalau 38 darjah Celsius, seeloknya kita pergi jumpa doktor lah ataupun orang yang lebih mahir ataupun pakar lah dalam bab kesihatan ni. So kalau macam demam setakat 37 darjah Celsius,
Mungkin tu antara demam ringan lah. Tapi kalau 38 dan ke atas tu dah yang orang kata berat dah. Dan seelok-eloknya pergi jumpa doktor lah. Okey, rawatan yang kita boleh buat kalau kita demam ringan, rawatan kat rumah ni kita boleh buat antara satu-satunya banyakkan minum air lah. Kenapa kena banyak minum air? Sebab kalau kita minum air, kita akan menghasilkan cecair yang banyak lah dalam badan. So kita akan kerap pergi buang air. Macam pergi buang air, kencing lah, kencing ataupun sebaliknya. So bila kita banyak orang kata apa, pergi toilet ni, secara tak langsung kita buang haba dalam badan kita. Kemudian yang kedua, makan hidangan yang ringan. Makan hidangan yang ringan, bukannya makan makanan yang ringan. Okay. Hidangan yang ringan ni antara salah satunya contoh macam kita makan sup ke ataupun moi. So sesuai lah. Okey, bagi yang ni adalah salah satu cara untuk hilangkan demam lah. So siapa-siapa yang baru masuk ni, actually hari ni diterangkan cara untuk hilangkan demam panas lah. Sebab sekarang ni musim tak menentu. So kesihatan tubuh badan kita kadang-kadang menurun lah. Ada yang demam. Kalau pergi hospital ataupun klinik memang banyak yang demam sekarang ni. Okey, yang ketiga, mandi air suam. Cara mandi air suam yang betul untuk lelaki dan perempuan lah. Boleh, yang tu kita boleh tengok sendiri ataupun boleh google sendiri lah cara dia. Kemudian jangan selimut. Okey, untuk yang keempat ni, kalau kita demam, seelok-eloknya kita jangan selimut lah. Sebab kalau kita selimut, kita akan perangkap kita punya haba dekat badan. Yang tu yang buat kita selalunya susah ataupun yang lambat lah kita punya demam tu nak hilang. Sebab kita pun simpan kita punya haba badan. So lambat lah demam tu nak hilang. Jadi yang keempat, cara untuk ataupun tips untuk rawatan kat rumah, jangan selimut. Yang kelima, makan ubat. Kalau yang keempat, yang dari tips 1 sampai ke 4 tu yang tak berjalan juga, antara salah satunya makan ubat lah. Kalau macam ada ubat demam kat rumah tu, cuba makan ubat demam. Ubat seperti paracetamol ke, dengan jumlah yang betul lah. Jangan makan lebih daripada, dia ikut macam dewasa kalau tak silap mungkin dalam 2 biji lah. So jangan makan lebih daripada 2 biji. Kemudian mendemah. Mendemah ni selalunya orang tua-tua akan buat lah dari dulu lagi kan. Macam mak-mak kita kalau kita demam, dia akan demah. Mendemah ni macam ambil air, macam endam tuala dalam air sejuk, kemudian lap kat badan. Itu mendemah. So boleh cuba dengan cara mendemah. Bila kita demah ni, kita banyak buang haba dekat badan. So cuba untuk mendemah badan kita, untuk mengurangkan kita punya haba dekat badan lah. Dan secara tak langsung demam pun semakin kebah lah orang kata. Bila perlu jumpa doktor? Kalau kita demam ni, waktu mana kita kena jumpa doktor? Atau bukan kata waktulah, takat macam mana yang kita perlu jumpa doktor lah untuk nak mengelakkan daripada sesuatu yang buruk jadi lebih teruk. Okey, biasanya demam akan pulih jika kita makan ubat dengan sepenuhnya, ikut time ataupun ikut dia punya sukatan ubat tu. Tapi kalau kalau anda mempunyai gejala yang serius seperti di bawah, sila jumpa doktor. Takut-takut demam denggi pula kan. So antara gejala yang boleh dikatakan serius lah, ataupun kita kena pastikan, ataupun kalau kita demam tak kebah juga, boleh pergi jumpa doktor lah. Kalau kita ada gejala yang pertama, jika suhu badan melebihi 38 darjah Celsius. Okey, kalau kita dah guna tips dekat yang diterang tadi tu, macam tips tu dah guna, dah cuba buat tapi tak kebah juga lebih daripada 3 ataupun 4 hari, seelok-eloknya kena pergi jumpa doktor lah. Kemudian baru pulang dari perjalanan luar negara. Kalau baru balik daripada luar negara, tambah-tambah musim sekarang ni musim COVID, so seelok-eloknya pergi jumpa doktor lah. Sebab takut ada gejala lain lah.
Okey, yang ketiga mendapat gejala lain seperti ruam, pendarahan, sawan, mengantuk, sesak nafas, sakit-sakit sendi atau bengkak-bengkak badan. So kalau ada rasa gejala-gejala ni, seelok-eloknya pergi jumpa doktor. Kemudian yang keempat, sakit perut, mata ataupun tulang pipi. So siapa-siapa yang demam ringan saja, kalau demam ringan rasanya dia tak ada pun sampai tahap sakit perut, sakit mata ataupun tulang pipi. Tapi kalau ada gejala macam ni, better pergi jumpa doktor lah. Kemudian kena jumpa doktor kalau ada lain-lain penyakit seperti kencing manis ataupun barah. Tidak dapat mengambil makanan dan bendalih yang cukup. Macam mungkin demam yang selalu muntah sampai tenaga kat badan pun dah semakin berkurangan. So kita macam nak minum air pun dah tekak tak boleh terima. Seelok-eloknya pergi jumpa doktor lah, takut nanti bendalih dekat badan tu dah berkurangan. And then boleh dikatakan badan kita semakin lemah lah, kurang air orang kata. So seelok-eloknya pergi jumpa doktor. Kemudian sering buang air kecil dan mengalami kesakitan atau kadar yang sikit. Macam kita bila kita kencing, kita kerap kencing. Kerap kencing dan juga ataupun boleh dikatakan kita kerap kencing tapi masa kita kencing tu kita sakit. Ataupun kita kencing yang orang kata apa, kadar yang sedikit lah. So seelok-eloknya pergi jumpa doktor, takut jadi masalah lain lah. Kemudian tak ada perubahan selepas 4 ke 5 hari. Maksudnya kita dah buat cara yang tadi, yang antara satunya macam minum banyak air, lepas tu makan hidangan yang ringan. Hidangan ringan lah, bukan makanan ringan. Macam sup ke, lepas tu mandi air suam, tak selimut, makan ubat dan juga mendemah. Tapi selepas daripada 3 hari, 3 hari, masuk hari keempat atau kelima, demam dia still lagi orang cakap apa, masih lagi panas badan. Tak ada pengurangan sikit pun. Waktu tu dah memang kena pergi jumpa doktor lah. Mungkin rawatan tu tak membantu ataupun sebaliknya, seelok-eloknya pergi jumpa doktor. Kemudian demam masih berlarutan walaupun dengan rawatan di rumah. Macam tadilah dia cerita, dia semakin teruk. Apa yang kita buat tu selalunya orang ambil masa dalam sehari dua pun dah berkurangan dah, tapi dia semakin teruk. So kena pergi jumpa doktor lah. Kemudian demam berkaitan dengan kecederaan. Kalau ada cedera ataupun boleh katakan accident, kita cedera, tiba-tiba kita demam dan semakin teruk, seeloknya pergi jumpa doktor lah, takut nanti jadi jangkitan kuman atau sebagainya kan. Macam mana nak cegah demam? Okey, cara nak cegah demam yang pertama, elakkan diri dari mendekati orang yang demam lah. Orang yang berpunca daripada penyakit seperti TB. So orang yang boleh bawa virus ni, kita seelok-eloknya elakkan diri daripada berdekatan dengan orang ni. Bukan tak boleh pergi jumpa langsung, mungkin kita duduk jauh sikit ke, atau kalau macam penyakit TB ni seelok-eloknya jauhkan diri daripada duduk dekat lah kan. Kemudian mengamalkan kebersihan. Kebersihan ni memang penting, bukan untuk nak cegah demam saja, tapi dalam kehidupan harian kita pun memang Islam pentingkan kebersihan lah. So yang kedua memang perlu mengamalkan kebersihan. Yang ketiga, menjauhi tempat-tempat yang sesak seperti perhimpunan jalanan dan pusat membeli belah yang sesak. Kita kena elakkan daripada pergi tempat-tempat yang sesak lah, sebab tambah-tambah lagi COVID memang tak boleh bersesak lah kan. Tapi yang ni tips sebelum daripada COVID. So memang dia letak ataupun tips kat sini memang seelok-eloknya kita kena jauhkan diri daripada tempat-tempat yang sesak lah. Sebab bila kita bersesak-sesak dengan orang, kita tak tahu orang tu ada virus apa. Dia kotor dengan dia ke, dia bersin ke, masuk virus dengan kita kan. So tu antara satu sebab yang mana kita boleh jadi demam lah. Okey, yang keempat, sentiasa aktif. Sentiasa aktif dan melakukan senaman secara berkala. Kalau kita nak elakkan ataupun nak sihatkan tubuh badan kita, kita kena aktif lah. Bukan tak perlu nak buat senaman yang berat, tapi antara sesatunya macam kita banyakkan berjalan dalam 30 minit sehari pun dah okey. So kemudian bila kita selalu aktif, kita punya sistem imunisasi badan ni akan semakin meningkat lah. Jadi nak dapat penyakit, salah satu penyakit ni agak susah lah.
Kemudian yang keempat, ambil diet yang seimbang. Bila kita jaga pemakanan kita dan juga jaga aktiviti harian kita, insya-Allah lah badan kita akan sihat. Okey. Cukup setakat itu saja. Ini punya penerangan berkenaan tips lah. Tips untuk hilangkan demam panas. Sebab apa kita terangkan tips-tips ni? Sebab zaman sekarang, bukan zaman sekarang, cuaca pada hari ni tak menentu. Ada kadang hujan, ada kadang panas. So banyak orang demam, banyak orang tak sihat. Jadi untuk mengelakkan daripada orang tak sihat, demam sebagainya ni, elakkanlah daripada kena hujan ataupun berdekatan dengan orang-orang yang demam atau tak sihat ni lah. Dan juga bagi yang bekerja ataupun yang pengguna jalan raya lah, yang selalu pergi ikut jalan tu, sila berhati-hati. Sebab kalau hujan langkawi, selalu juga dengan ambulan. Memang kalau hujan dah jadi macam orang kata apa, benda wajib selalu dengan ambulan lah. Lagi-lagi dekat jalan Pantai Kok. So jaga keselamatan lah. Tak payah laju-laju. Kalau hujan, elakkan daripada bawa laju lah sebab jalan licin. Okey, setakat itu saja live ini hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.